cumulative, highest value and lowest. Okay, ini semua kamu dah buat dah semasa dalam looping. Okay, cumanya kita akan tambahkan satu elemen iaitu elemen array di dalam looping itu. Okay, so saya akan buat satu checklist untuk kamu recall balik apa yang telah kita buat terhadap array ni. Okay. Okay, array. So checklist yang pertama is declaration. Okay, declaration array. So kamu perlu ada dia punya itulah, dia punya symbol square bracket tu. Okay. Baik, yang kedua define size of array. Okay, define size of array. Dan yang ketiga initializer. Okay, define initializer dia. Okay. Kemudian yang keempat input elements or input data. Okay, input data in array. Kemudian yang kelima, okay, so display. Okay, display elements. Okay, display elements or display the data from arrays. Okay. Baik, so hari ni so hari ni kita akan buat cumulative. Okay, total up the elements cumulative. And then kita akan pergi kepada highest or lowest elements in array. Okay, cumulative, highest, lowest, and then kita pergi kepada linear search. Semua senang ni. Linear search. Dan yang terakhir sekali kita akan pergi kepada apa tadi tu? Frequency. Okay. So ada berapa ni? So ada berapa perkara yang perlu kamu tahu untuk array? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Okay, semua ni adalah Java. Okay. Ataupun pseudocode. Dia soalan akan minta Java atau pseudocode saja. Okay. Yang atas ni saya dah clearkan declaration, define size of array, initializer, input elements and display or outputs the elements. Yang ni kemarin kita dah settle. So hari ni kita akan masuk cumulative, highest, lowest, linear search and frequency. Okay, so kita kena tahu array is a collection of data. One variables, okay, satu variables, only one variables will store the many datas, many elements. Okay. Baik, kita pergi yang pertama iaitu linear search. Okay. Saya terus pada example kat sini. Example, find the number 20. Find number 20 in an array named num. If found, display a message name, display the message found, otherwise not found. Okay, name found, otherwise not found. Okay, so display message. So, baik, kita ada satu array. Okay, ada satu array. Contoh satu array array itu adalah nama dia adalah num. Okay, num which is there is an integer. Okay, di dalam array, for example, there is a few storage locations to store the value. Okay, to store the value. Okay, let's say dia punya size dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so the index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okay, this is an index number. Okay, index number. And then the elements are, let's say the index 0, the elements is 5. Index 1, 10, for example. Index 2 is 6, 4, 20, 23, 30, 40, or 50. Okay, there is a value, there is an elements. And then kita tengok dia punya element number dia. Okay, element numbers, this is the first elements, this is the second element, this is third elements, and so on. Okay, so size. Okay, size ni ada berapa? 9. Okay, this is size 9. So array consists of 9 elements, which is the index start from 0 until 8. Okay, so kita nak cari nombor 20 dalam array ini. So apa dia coding dia? Baik, untuk array, okay, baik, saya nak clearkan kat sini. Untuk start daripada input elements sampailah ke frekuensi, okay, ini semua kamu perlu buat menggunakan looping. Okay, daripada input, display, cumulative, highest, lowest, linear search, frekuensi, kamu perlu buat looping di dalam looping. Okay, kita akan gunakan for statement. Kita akan gunakan for statement untuk looping. Okay, kena ingat. Okay, next. Baik. So, kita buat dulu dia punya declaration dia. Okay, declarations. Num. Sorry, bukan num. int square bracket num. Okay, dia bagi num dia punya variable dia. Variable name is num. And num is a array. And then apa lagi declaration dia? Num equal to new int number 9. Okay, itu adalah declarations. Declarations and define the size. So num is a size 9. Okay. Boleh? Baik. Yang ketiga, initializer. Okay, initializer kita buat num equal to braces. Okay. And then followed by number 5, 10, 6, 4, 20, 23, 30, 40, and 55. And close braces, semicolon. Okay. So ini kita panggil sebagai initializer. Yang ini kita panggil sebagai define size. Dan ini kita panggil sebagai declarations. Cek balik saya punya nota. Okay, so kita akan nak cari find the numbers 20. Find the number 20. Okay. Kita ambil num number equal to 20. Tengok betul Okay, kita akan pakai for. For I start with 0, which is I less than num dot length. Okay, num dot length, and then semicolon, and then I plus plus. Okay, ini adalah loopingnya. Alright. Boleh ada tanya setakat ni? Boleh, sir. Okay, good.
Baik, apa yang kita nak buat di sini adalah kita akan go through 6 punya array ni. Kita akan ambil 5, kita akan ambil macam mana nak sebut kita akan ambil 6 punya array, 6 index 0, 6 index 1, 6 index 2, 6 index 3. So 6 index 0, 1, 2, 3, index 4, 5 until 8 ni kita akan compare dengan number. Kita akan compare dengan number. Jika number dengan 6 index tadi, value dia sama, then apa dia minta? Name found. Okay. Kalau tak sama, not found. Kat sini. Boleh? Okay. So kita akan buat. Baik. Pertama sekali, kita akan terus saja kepada if. Terus saja kepada if. If number equal ini nak kena check betul-betul. And then apa kita punya array tadi? Array kita adalah 6. Okay. Then apabila ada array mesti ada square braces. Bila ada square braces mesti ada index. Index di dalam square braces. Apa variable untuk index yang kita telah declare ialah kita letak I di sini. Nampak tak? I ni, apa tujuan I? I ni fungsi dia adalah untuk letakkan index number. Okay, index number. Kita dah set bahawa I bermula daripada 0. Sampailah I dia punya size. Ni size dia. Okay, jadi dia akan pergi I 0, I number 1, I number 2, I number 3, I number 4 sampailah habis. Okay, itu adalah fungsi index. Dan I ni adalah counter dia. I ni adalah counter dia. So kita ambil dia punya counter dia sebagai index. Sebab apa? Sebab counter ni dia akan meningkat. Kita tumpang counter, value counter untuk menjadi index. Okey ke semua? Harap okey lah Alright. So close braces. Close bracket. Okey. Jika number sama dengan number di dalam itu, so dia akan bergerak. So dia akan message apa? System .out .print found. Okay. Boleh? Else, tengok soalan dia balik. If found, nampak? If found, if ada if ni, so kita pakai selection lah. Okay, kita pakai selections. Okay, if found display found. Otherwise, so kalau otherwise is else. Else, system out print not found. Siap kita punya line linear search. Ada nak tanya? Saya guna 6i. 6i, this one. Ni. Kenapa saya guna 6? And then square bracket I. Ada siapa boleh jawab tak? Ada siapa boleh jawab kenapa saya guna 6 braces I? Open braces I. Kenapa saya guna 6 and then square bracket I? Ada idea? Kenapa ada I di tengah? I di dalamnya. Dan kenapa kena index kah, sir? Yes, I ialah index. I ialah index.
Num ialah array variables. Okay. Contoh tengok kotak-kotak kecil tepi ni, di tepi sebelah kiri kamu ni. Okay, num I. If I equal to 0, okay, if I equal to 0, so num dia akan jadi num square braces 0. Apa maksud dia? Maksud dia adalah index 0. Okay, num index 0. Kalau kita tengok yang kotak di atas ni, okay, array di atas ni, saya bagi contoh initializer ni. Okay, initializer. Mana initializer? This one. This one is initializer. Kalau kita tengok, num 0 is number 5. Okay, num 0 is number 5. Elemen yang pertama. Okay, and then dia naik balik elemen yang kedua, iaitu I++, iaitu I jadi 1. Okay, and then num, dia akan jadi index 1. Dia akan ikut. Kalau I 0, index dia pun 0. Kalau counter dia 1 and then index dia pun 1. Dia akan ikut counter. Nombor index akan ikut counter. Faham? Okey, kalau num index 0, num 1. Num 1 berapa elemen dia? Apa elemen dia? 10. Yes, 10. Okey, elemen dia adalah elemen yang ke 10. Sorry, elemen yang kedua iaitu value dia 10. Okay, and then dia naik lagi I number 2 because of I++. Okay, and then num pun dia akan ikut juga number 2. Dia akan ikut dia punya counter. And then num number 2 is elemen yang ketiga. Okay, elemen yang ketiga, 2 plus 1. Elemen yang ketiga. So, elemen yang ketiga adalah number 6. Okay, and then dia naik lagi iaitu I sudah jadi 3. Ini counter looping lah. Counter looping. And then 6 juga dia akan ubah menjadi 3. Okay, untuk 6 index 3, so dia berada di elemen yang keempat. Apa elemen yang keempat? Is number 4. Okay, dan seterusnya. Sampailah dia jumpa elemen ini sama dengan 20. This one. Dia akan jumpa di situ. Elemen yang keempat. Okay, 6. Elemen yang kelima. Okay, so I-nya 4. And then barulah dia akan jumpa number 20. So apabila dia jumpa number 20, barulah dia menjadi true dan dia akan keluarkan message system out print found. Boleh? Nampak tak macam mana dia bekerja? Hello? Test mic, test mic. Nampak. Boleh nampak. Okay. Right. Baik, next. Okay, ini linear search. Linear search maknanya kita nak cari. User masukkan something and then something tersebut akan dibawa ke semua, akan dicek. Okay, semua elemen akan cek, akan dibandingkan dengan input tadi. Okay, kita akan buat kumulatif. Find the total of 5 marks. Okay, find the total of 5 marks. So yang ni kita buat kumulatif. Okay, kumulatif formula. Macam mana kumulatif formula yang kamu ingat? Yang kamu dah buat? Formula kumulatif tiada if. Formula kumulatif tiada if. Terus saja. Apa tadi dia? Siapa sebut tadi? Samantha. Siapa tadi? Yeah. Total equal crash. Oh, crash. Crash. Kumulatif tak ada if .
Okay, tak ada greater, tak ada less than, tak ada. Okay. Total Astaga. ya, kumulatif. Kena tengok betul-betul. Itu kan highest value. Tidak, belum lagi. Okay, total equal total plus input variable. Input variable. Okay, so kita akan buatlah. So kita nak letak kat mana ni? Baik. First thing kita kena declare mark. Mark tu kita kena declare. Kita akan declare mark sebagai int. Okay, contoh So kita akan buat mark. Mark punya array, dia ada 5 elements. Dia nak 5 elements kan? Kalau ada 5 elements senanglah. Dia dah bagi tahu. 1 elemen, 2 elemen, 3, 4, 5. Okay. And then ini adalah index 0, index 1, index 2, index 3 and index number 4. Okay. And then dia punya data, dia punya elements dia kita masukkan teruslah let's say 15, let's say 10, 10, 30, let's say 20 markah. Okay, datanya adalah markah. Markahnya adalah 15, 10, 10, 30 and 20. Okay, index dia adalah 0. Index 0, elemen dia 15. Index 1, elemen dia 10. Tengok index 0, elemen 15. Index 1, elemen 10. Index 2, elemen 10. Index 3 and index 4. Okay, so kita buat declaration dia dulu. Kita declare dia sebagai int. Int square bracket kena ada. Jangan tinggal. Mark. Okay, kamu nak sambung terus pun boleh. Tak ada masalah. Saya akan sambung terus supaya kamu tak confuse nanti. Saya akan buat benda yang berbeza tapi dia punya tu sama saja. int mark equal to ni terus. 15, 10, 10, 30 and 20 and semicolon. Nampak tak? Apa beza dia? Apa beza declaration yang saya buat tadi, yang 6 ni, dengan declaration yang saya buat untuk markah ni? Sangat beza kan? Sangat berbeza. Okey. Lepas ni kamu check balik dalam nota ni. So apa beza dia? Okey, int mark. Then kita nak find the total find the total. Total of 5 marks. So masih lagi berada di dalam looping. Saya ada sebut kumulatif mesti berada di dalam looping. See? Dalam looping. Mesti berada dalam looping. Okay. Okay, so kita buat 4. Okay, kita tukarlah jadi I, kita jadi X lah. X. Okay, X start from 0. Okay, X start from 0, semicolon, which is X less than mark dot length. Semicolon. Okay, mark dot length saya dah jelaskan apa benda mark dot length tu. Okay, this is a size of array. Okay, then kita letak counter increment x plus plus ataupun x equal x plus 1. And then open braces and close braces. Okay, kumulatif berada di dalam. Kumulatif berada di dalam. Baik, tengok dia punya formula dia. Formula total mark equal to total mark okay. Total mark equal to total mark plus yang inilah input variable dia. This is input variable. So apa input variable dia? Ada siapa boleh jawab tak? Apa input variable dia? Anyone? Mark ke sir? Mark. Mark sir?
Mark. Mark bracket I. Mark bracket. Not bracket betul. Yang square. Ya, square bracket. Okay, mark square bracket. Okay, apabila square bracket, dalam dia mesti ada index. Index tu apa variable untuk index yang kita ada sekarang ni? Dalam square bracket perlu ada variables. Variable itu adalah mewakili nombor index. 0, 1, 2, 3, 4. Yes, apa variabelnya adalah? Variabelnya adalah X. Kenapa saya X? Sebab kita ambil value counter increment ini. Counter ini. Ini yang kita ambil. Kamu jangan guna variable yang lain. Dia akan jadi salah nanti. Gunakan variable counter. Okey? Baik. Semicolon. Boleh? Okey. Kemudian kita nak display dia punya total mark. Kita nak letak di mana sistem outprint total mark ini? Di dalam looping atau di luar looping? Anyone? Sarah Izzati. Luar looping. Ya, di luar looping. Okey, di luar looping. So, apabila di luar looping, kita punya loop di sinilah. Ini loop kita. Okey, this is loop. Okey, so bila kita cakap di luar looping, dia mesti berada di luar loop ini. Okey, system dot out dot print total mark. Siap kita punya kumulatif. Ada lagi tak masa? Ada lagi. Okey, kita sambung. Sambung lagi. Okey, sambung lagi. So kita akan ambil pada largest element pula. Okey, largest elements. Largest element. Dia minta apa? Find the highest mark among 25 students. So saya tak nak yang ini, saya nak sambung yang di depan tadi. Find the highest mark among 5 students. Nak 25, penat saya nak isi 25 tu kan. So saya ambil 5 student saja. 5 student saja. Okey, kita akan declare dia. First thing first is a declarations. Mesti ada declarations. Okey, kita ambil mark. Mark sebagai variable. Okey, mark is an array. Mark is an array. Dia akan menyimpan di store 5 marks. 5 students mark. Okey. So kita buat declaration dia int array. Okey, mark equal to. Okey, so kita kena letaklah markah dia kat sini. Okey, yang ini saya buat initializer. Okey, mungkin kalau dia minta input, kita dah buat dah input yang lepas. Input statement. Okey, student number 1, input student number 2, input student number 3, input, and then dia akan buat comparison. Okey, seperti tadi saya dah jelaskan, dia buat comparison malam semalam kan. Dia akan buat comparison. Kemudian dia akan cari mana yang paling tinggi. Kemarin saya dah jelaskan tu semua. Okey, tapi itu looping. Tapi kerja dia sama. Okey, yang ni saya buat initializer terus. Okey, mark. Kita ambil yang tinggi 30. Number 10. 25. 60. 1, 2, 3, 4 and 15. Again. Close braces. Okay, declarations. Itu adalah declaration, size dan juga initializer. 3 in 1. 3 in 1. Okay. Next, kita nak cari highest. Highest mark. So, highest mark di dalam looping. Sekali lagi, kita akan buat loop. Okay, kita akan buat loop. For apa kita nak buat? Kita nak pakai for index. Kita akan gunakan variable index pula. Okay. For index equal to 0. Ini variable dia tak ada kena mengena apa-apa pun. Dia variable saja. Okay. Index equal to 0. Which is index less than mark.
dot length. Okay, this is the functions, the size of array, and then semicolon, and then counter increment for index plus plus, close bracket. Okay, and open braces dan juga close braces. So this is a loop. Tu loop dia. Okay, so kita nak cari highest Nak cari highest. Okay, so nak cari highest mudah saja. Yang ini barulah kita bermula dengan if. If. Okay, so if. Baik, apa yang dia di dalam ni? Less, greater than apa yang ada di sebelahnya. Ada siapa boleh bantu tak? Apa yang ada di... If apa dia? Mark greater than highest. Okay, good. Siapa ni ya? Farisa ke? Itu Farisa. Bunyi macam orang Melaka. Okay, if mark greater than, kita buat satu variable baru iaitu highest. Highest mark. Tetapi mark kita ni bukannya variable biasa, dia adalah array. So kamu kena letak array lah. Okay, array. Apa dia? This one. So index. Okay, barulah kita buat highest mark macam biasa equal to mark in Index. yes, index. Dapat? Okay, so di mana kita punya sistem outprint? Mana outputnya? Output untuk highest ni. Kita nak keluarkan highest ni. Luar loop. Di luar looping. System dot outprint highest mark. Okay. Okay, kalau dia nak complete, highest mark kita initialize di atas. Highest mark equal to 0. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Guys? Apa beza antara highest mark, highest value array dengan highest value untuk looping biasa? Apa beza dia? Ada beza tak agak-agak? Boleh siapa respon? Ya, dia ada index. Tu saja. Yes. Ya, dia ada index. Okay. Baik. Untuk yang nilai bracket. Okay, now we're going to find the lowest elements in an array. Okay, cara dia macam biasa juga. Sama juga macam dengan looping. Okay, so yang ini for example, find the lowest. Saya akan letakkan 5 saja among 5 students. Okay, kita masih lagi pakai this data. Okay, this data. So kita akan buat declarations. Mark. So kita initialize. Jika tak perlu initialize, tak perlulah. Sampai kita nak buat initializer. 30, 10, 50, 40 and 20. Okay, and close braces. Okay, oleh kerana dia lowest mark. Okay, seperti biasa lowest mark perlu berada di dalam looping. So kita buat looping punya statement. For saya masih lagi menggunakan variable index equal to 0. And then followed by index less than mark dot length. Okay, semicolon. And then followed by increment of index plus plus. Okay, so kita akan buat proses untuk mencari lowest elements.
Okey, seperti biasa kita akan gunakan formula untuk lowest, iaitu if mark less than, kita buat satu lagi variable baru di sini, lowest mark, variable baru, tetapi kena ada, oleh kerana mark ni adalah array, maka kita kena letak dia punya array dia. Mark square bracket index. Less than lowest mark. Jadi lowest mark akan ambil markah yang terendah tadi, index. And then kita print outkan dia di luar looping. This is dalam looping. Kita print out di luar sistem. Out dot print lowest mark. Semicolon. This is the code how to find the lowest elements in an array. That's all for today. Thank you.